Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semega unggul, salam kecemerlangan BM SPM tahun 2020 insya-Allah. Okey, baik. 5 setia dan juga 5 rajin. PDPC kita pada pagi ini berkaitan dengan salah satu daripada soalan kertas bahasa Melayu 2, iaitu soalan nombor 4 berkaitan dengan novel. Berkaitan dengan novel. Jadi dan salah satu daripada aspek yang sangat popular dari segi kekerapan ditanyakan dalam SPM ialah aspek peristiwa. Kalau kita perhatikan analisis soalan berkaitan dengan aspek peristiwa, dia selang setahun tak ditanya. Lepas itu dia tanya 2 tahun berturut-turut. Jadi kebarangkalian untuk ditanyakan dalam tahun 2020 ini adalah sangat tinggi. Jadi saya berharap agar kamu memberikan tumpuan lebih daripada 100% supaya kamu akan faham apa-apa yang disampaikan ataupun apa-apa saja yang terpapar pada layar berkaitan dengan aspek Cuba kamu perhatikan soalan ini dan baca sebentar. Okey, dengar. Berdasarkan novel yang anda pelajari, tak kisahlah novel mana pun, kita belajar apa. Katakanlah ini soalan nombor 4A. 4A maksudnya lazimnya soalan novelnya salah satu, bukan dua. Salah satu, sama ada awak nak jawab hilir dan sina ataupun di sebalik dinara. Okey. Uraikan peristiwa yang ini ayat dalam soalan uraikan peristiwa yang, contohnya yang apa? Yang menarik. Dia boleh tanya tentang menarik. Yang menyentuh perasaan pembaca ataupun yang memberikan teladan kepada pembaca atau yang menggambarkan nilai persoalan, pengajaran ataupun latar tempat. Jelas? Okey. Salah satu daripada apa ni lah. Dan yang mengelirukan pelajar lazimnya ialah yang di bawah ini. Memberi uraikan peristiwa yang menggambarkan nilai peristiwa atau pengajaran atau latar masyarakat. Jadi pelajar bila tengok nilai persoalan, pengajaran, latar masyarakat, mereka ingat mereka kena huraikan nilai atau latar masyarakat atau persoalan ataupun apa tadi? Pengajaran lah kan? Sebenarnya bukan itu tugasan utama awak. Tugasan utama di mana yang kita boleh kesan, kita dapatkan satu panduan ataupun tips. Itu yang kita jadikan sebagai tugasan utama. Bila saya sebut tugasan utama, bermaksud aspek itu mesti dijadikan sebagai penyataan isi. Kita ada dua bahagian jawapan kan. Satu penyataan isi, satu lagi bukti. Okey. Awak perhatikan ni, tengok betul-betul. Nampak tak perkataan tugasan huraikan? Nampak? Selepas kata tugasan huraikan, ada satu perkataan di sini. Di sini kita berikan perkataan contoh pula. Di sini kita berikan perkataan peristiwa. Jadi penyataan isi awak mestilah berkaitan dengan peristiwa, bukan nilai, bukan persoalan, bukan pengajaran, bukan latar masyarakat. Kalau dia kaitkan dengan nilai aspek-aspek yang lain ni. Boleh faham? Okey. Kalau ditulis huraikan nilai, huraikan persoalan, huraikan pengajaran, huraikan latar masyarakat, barulah itu menghuraikan nilai.
atau pengajaran atau persoalan ataupun latar masyarakat. Tapi tengok, lepas awak baca dalam soalan itu, huraikan apa? Huraikan peristiwa. Peristiwa lah. Kalau dia kaitkan dengan aspek-aspek yang lain. Macam mana tadi yang saya sebut tadi? Nilai dia kaitkan. Contoh dia buat sini ayat soalan Huraikan peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang. Nampak? Itu kita punya tugasan apa? Huraikan, saya ulang balik semula Huraikan peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang. Apa tugasan utama awak pernyataan isi dia? Peristiwa ke nilai? Peristiwa, bagus. Kalau dia buat ayat, huraikan nilai kasih sayang, barulah pernyataan isi dia ni nilai kasih sayang. Jadi perhati betul-betul, jangan tergesa-gesa, jangan terburu lapar, sebab awak tahu cara nak menjawab, kan? Cuma kadang-kadang terlepas pandang sebab terburu lapar. Okey, kita cuba perhatikan pada layar di hadapan antara contoh jawapan. Perhatikan di depan. Ini jawapan Soalannya ialah tentang peristiwa. Itu peristiwa menarik dalam novel Di Sebalik Dinara. Berdasarkan novel yang saya pelajari, novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Noh, terdapat beberapa peristiwa menarik dalam novel ini. Dalam novel ini, bukan di dalam dalam novel ini. Okey, perhatikan warna kuning. Perhatikan warna kuning. Inilah ayat frasa untuk aspek peristiwa yang mesti ditulis. Ini dia punya standard dia yang diterima oleh LP. Jelas? Faham Awak nak tulis apa? Tengok betul-betul. Saya berikan beberapa contoh berdasarkan contoh di depan ni. Awak pun nak mula. Dia minta apa peristiwa menarik kan? Awak pun tulis. Antara peristiwa menarik ni ialah peristiwa yang berkaitan dengan. Peristiwa yang berkaitan dengan. Diakhiri dengan peristiwa yang berkaitan dengan. Mesti macam tu. Kalau tugasan dia bukan peristiwa menarik, peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca. Contoh, antara peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca ialah peristiwa yang berkaitan dengan. Sama juga. Cuma tukar dekat sini. Menarik ke? Yang menyentuh perasaan ke? Yang memberikan teladan ke? Kan? Ataupun yang dikait dengan aspek lain. Contohnya macam antara peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang ialah peristiwa yang berkaitan dengan. Yang ini tetap, lepas kata pemberi awak gunakan, ini tetap sama. Ialah peristiwa yang berkaitan dengan. Terus sambung dengan peristiwanya sebagai bukti. Okey. Untuk jawab soalan aspek peristiwa, pernyataan isi dengan bukti disatukan dalam satu ayat. Nampak? Sambungnya kan? Terus sambung dengan bukti. Azra yang memegang amanah, kan? Betul? Jelas? Okey. Jadi saya ulang balik semula. Saya ulang balik semula. Tolong fokus. Di sini sama. Antara peristiwa sama. Nak jawab apa ni? Aspek di sini sama. Di sini saja yang berbeza. Saya berikan sekali lagi contoh soalan-soalan aspek yang aspek peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa. Contohnya kat sini, antara peristiwa menariknya ialah, ataupun soalan mungkin tanya, antara peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca ialah, ataupun antara peristiwa yang memberikan teladan kepada pembaca ialah, ataupun antara peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang ialah, atau antara peristiwa yang menggambarkan persoalan kesabaran ialah, kan? Antara peristiwa yang menggambarkan latar masyarakat yang bersatu padu, yang bekerjasama ialah, baru sambung peristiwa yang berkaitan dengan, dan terus sambung buktinya dalam satu ayat. Jelas?
Okey, saya patah balik pada layar yang sebelumnya. Tengok perkataan alasan. Alasan. Ada soalan dia sambung dengan tugasan yang kedua. Apa dia? Berikan alasan anda mengapakah peristiwa itu dianggap menarik. Jadi awak ada seolah-olah macam ada 3 bahagian jawapan. Satu, awak kena berikan pernyataan isi dia, betul? Kedua, sambung dengan bukti peristiwa yang azrai apa-apa contoh tadi kan. Dan bahagian yang ketiga ialah berikan alasan. Tengok, kalau dia nak alasan, kena beri alasan. Sebab itu diperuntukkan markahnya. Kalau awak tak berikan alasannya, sedangkan dalam tugasan A ada, rugilah awak. Boleh faham? Okey, kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. Okey, macam mana nak tulis alasan ni? Okey, saya pergi balik pada, perhatikan warna biru. Peristiwa ini dianggap menarik. Kenapa dia anggap menarik? Sebab tugasannya lah peristiwa menarik. Peristiwa ini dianggap menarik kerana, okey, lepas itu nak tulis apa itu? Yang ini mungkin boleh hafal. Ini ialah pernyataan isi untuk menulis alasan. Peristiwa ini dianggap menarik kerana, peristiwa ini dianggap menyentuh perasaan pembaca kerana, peristiwa ini dianggap memberikan teladan kepada pembaca kerana, kan? Peristiwa ini dapat menggambarkan nilai kasih sayang kerana. Okey, nak tulis apa kerana lepas kerana? Tulis sahaja apa-apa sahaja yang positif, yang baik, nilai-nilai yang murni. Maksudnya tulis saja apa-apa saja moral yang kamu dapat daripada peristiwa yang awak baca dalam novel tu. Boleh faham? Wan? Boleh faham, Wan? Contoh, kalau peristiwa tu berkaitan dengan awak kata menarik, ni ada jawapannya. Peristiwa ini dianggap menarik kerana dapat mendidik pembaca agar amanah dan sentiasa menjaga keselamatan ahli keluarga. Ni lah. Kenapa? Sebab Azrai memegang amanah ibu bapa dia, kan? Kalau dia kata peristiwa, katalah tugasan lain ialah nilai kasih sayang, peristiwa yang menggambarkan nilai kasih, awak pun tulislah. Peristiwa ini menggambarkan nilai kasih sayang kerana dapat mendidik pembaca menyayangi setiap ahli keluarga. Contoh, senang aja berikan alasannya tu, kan? Alasan diberikan berdasarkan peristiwa. Dan macam mana nak tulis alasan berdasarkan peristiwa? Tulis sesuatu yang positif tentang peristiwa tu, kan? Kalau dia kata peristiwa yang menggambarkan latar masyarakat yang bekerja sama. Jadi peristiwa kat sini apa dia lah kalau dia minta alasan. Peristiwa ini dianggap menggambarkan nilai kemasyarakatan, nilai latar masyarakat yang bersatu padu ataupun yang bekerjasama agar dapat mendidik pembaca supaya sentiasa bekerjasama dalam masyarakat ataupun dapat mendidik pembaca agar mementingkan kerjasama dalam masyarakat. Boleh faham? Alasan ini ditulis berdasarkan bukti. Boleh faham? Dan bukti ini, bukti peristiwa ini ditulis berdasarkan pernyataan isi. Okey, kalau dia tak nak alasan, dalam soalan tak ada, berikan alasan anda. Tak payah, sampai sini saja. Boleh faham? Okey, kita tengok satu lagi jawapan. Ini dalam novel Silaidat Sinar. Okey, ini peristiwa menarik lagi. Tadi menarik kan? Okey, kita tengok peristiwa yang menyentuh perasaan ataupun memberikan teladan. Sama juga, awak tengok antara peristiwa, betul? Sama? Kat sini aja yang berubah. Yang menyentuh perasaan ialah peristiwa yang berkaitan dengan, betul? Kadang-kadang peristiwa yang awak ambil sebagai bukti ni pun peristiwa yang sama saja. Okey. Kalau dia nakkan alasan, peristiwa ini dianggap
menyentuh perasaan kerana dapat mendidik membaca agar amanah dan sentiasa menjaga keselamatan dan keluarga. Sama kan peristiwanya? Betul? Cuma kat sini saja. Sini pun sama juga. Ni alasan ni sama, cuma yang sini dia berubah. Kalau tadi menarik, yang ni menyentuh. Kalau dia nak yang memberikan teladan pun boleh juga. Benda yang sama juga. Boleh faham tak ni? Sebenarnya jawab soalan Nobel ni sangat mudah dan awak mampu dapatkan markah penuh. Cuma sekarang ni berikan tumpuan pada teknikal jawapan. Awak tahu, kadang-kadang awak tahu jawapan dia, tahu peristiwanya, boleh buktikan, boleh berikan alat, tetapi cara menjawab itu tak betul, tidak tepat dari segi teknikalnya. Jadi awak kadang-kadang diberikan separuh markah. Kadang-kadang malangnya isi awak tu, isi dia apa? Pernyataan isi dengan bukti, itu isi. Diberikan kosong markah. Habis dapat apa markah? Satu saja. Kenapa? Untuk markah bahasa. Kalau markah bahasanya 3, dapat 1 lah. Kalau ada macam 4B, markah bahasanya 2, dapat 1. Tetap akan dapat 1. Macam mana kalau markah bahasa tu kata dah 10, tetap dapat 1 juga. Jika markah isi awak kenapa markah isi kosong? Sama ada pernyataan isi salah tulis atau pernyataan isinya memang salah. Salah tulis tu maksudnya dari segi teknikal ni salah, ataupun pernyataan isinya salah, tidak sebagaimana yang dikehendaki dalam soalan. Ataupun yang ketiga, pernyataan isinya tidak ditulis langsung, tiba-tiba bukti saja. Tak boleh. Mesti ada pernyataan isi betul dan mesti ada bukti yang betul, bukti peristiwa yang betul, barulah dapat markah penuh. Di samping itu, kena jaga bahasanya supaya tidak ditolak markah bahasa. Dapatlah 4A 7 markah, 4B 8 markah. Semua sekali soalan 4A 4B jumlahnya 15 markah dalam tempoh masa 15 minit sahaja. Sebab apa tak lama? Sebab dia mudah dan tak perlu menulis dengan panjang lebar. Okey. Dah buat tak ni dalam buku latihan ataupun buku nota? Kalau belum, sila salin dalam buku nota Komsas awak. Kerana aspek ini sangat tinggi kebarangkaliannya untuk ditanyakan dalam SPM 2020. Saya ulang semula. Soalan mungkin boleh berbunyi menyatakan uraikan peristiwa yang menarik. Uraikan peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca. Uraikan peristiwa yang memberikan teladan kepada pembaca. Dan yang popular dalam aspek peristiwa itu popular. Dan soalan yang lebih popular berkaitan dengan aspek peristiwa ialah dia kaitkan dengan aspek yang lain. Misalnya, uraikan peristiwa yang menggambarkan nilai apa. Uraikan peristiwa yang menggambarkan persoalan apa. Uraikan peristiwa yang menggambarkan pengajaran apa. Uraikan peristiwa yang menggambarkan latar masyarakat apa. Ini yang sangat popular ni. Dia kaitkan dengan ni, dengan aspek lain kan, supaya dapat sedikitlah nak mengelirukan pelajar dan dapatlah menjadikan soalan itu jadi lebih hebat sedikit. Dan kalau kita dah tahu teknikal dan rahsianya, kan tak ada masalah. Boleh faham? Okey, itu saja PDPC kita pada hari ini yang berkaitan dengan aspek peristiwa. Sekian, terima kasih.